بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا الله يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pecinta ilmu, muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita sambung kembali kuliah Ramadan kita, dan saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian untuk kita menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ataupun hadis muttafaq alaih. Rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu 'amali ibn Adam lahu illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini membawa maksud Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam adalah untuknya, kecuali ibadah puasa. Dia adalah dilakukan untukku, dan akulah sahaja yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah dia bercakap kotor dan janganlah dia mengeluarkan suara yang tinggi dan hingga bangar. Sekiranya ia dicaci oleh seseorang atau diajak berbalah atau bersesi faham oleh seseorang, maka hendaklah dia mengucapkan, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Demi diri Muhammad berada dalam genggamannya, bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Orang-orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, iaitu pertama, apabila dia bergembira apabila dia berpuasa, dia berbuka puasa, dan apabila dia berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasa yang dilakukannya. Muslimin dan juga muslimat dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meriwayatkan satu hadis daripada Tuhannya. Hadis Qudsi, iaitu Allah Ta'ala menyatakan setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dia sendiri kecuali puasa. Di mana puasa itu untuk Allah dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Di dalam hadis ini Allah Ta'ala telah menyandarkan ibadah puasa itu kepada dirinya. Allah Ta'ala menyandarkan ibadah puasa itu kepada dirinya, iaitu dipanggil idhafatus siyam ila zatih. Allah Ta'ala candarkan ibadah puasa itu kepada zatnya yang maha suci. Dan idhafat ini tuan-tuan, ataupun sandaran ini dalam ilmu tafsir disebut sebagai dipanggil idhafatut tashrifin wa takrim, iaitu senaran kemuliaan, senaran berbentuk pengagungan dan kemuliaan. Seperti mana kita sebut perkataan Baitullah, Masjidullah, Ka'batullah, rumah Allah, Masjid Allah, Ka'bah Allah. Jadi sebenarnya ungkapan ini diucapkan dalam rangka sebagai satu kemuliaan ataupun pemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat-tempat yang telah kita sebutkan tadi. Sebenarnya setiap bumi yang ada ini adalah milik Allah, dan setiap sesuatu yang ada depan mata kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita buka dalam Al-Quran, kita akan jumpa perkataan naqatullah, unta Allah. Bukan maknanya unta Allah itu unta dalam bentuk yang sering dia salah fahamkan oleh masyarakat kita. Tidak. Unta Allah itu sebagai satu bentuk sandaran, satu kemuliaan. Setiap unta, bahkan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala telah memuliakan ibadah puasa yang sedang kita lakukan pada hari ini, dan menyandarkan ibadah puasa ini kepada dirinya sendiri.
pada diri dia sendiri dan tidak melibatkan ibadat-ibadat yang lain. Sebaliknya, ibadah puasa secara khusus sahaja Allah Ta'ala sandarkan untuk dirinya. Dan termasuk dalam bab membalas pahala pun Allah Ta'ala sandarkan untuk dirinya, dan Allah Ta'ala tidak menyatakan berapa pahala kaitan dengan ibadah puasa yang akan dinikmati oleh orang-orang yang melakukan. Yang jelasnya ibadah puasa itu mempunyai pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ia dilakukan kerana Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menyembunyikan pengetahuan tentangnya daripada pengetahuan kita. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan banyak-banyak ibadah yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, ada juga ibadah yang dilakukan bukan kerana Allah Ta'ala. Ibadah itu dilakukan untuk berhala-berhala, untuk tuhan-tuhan palsu yang direka oleh manusia, dan juga untuk berhala seperti yang disembah oleh orang musyrikin Arab pada zaman dahulu. Sembahyang, ambil sebagai contoh, ada juga orang yang menunaikan sembahyang bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi pada sesuatu yang bukan kerana Allah. Kerana itu rukuk dan sujud dilakukan bukan kerana Allah Ta'ala. Begitu juga dalam soal berdoa. Ada orang yang berdoa bukan kerana Allah Ta'ala. Dia berdoa pada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Termasuklah kepada ruh-ruh para wali, berdoa kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, ya, dan sebagainya. Begitu juga dalam melakukan ibadah korban dan sedekah. Maka kita melihat ada manusia-manusia yang melakukan ibadah korban dan juga sedekah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bab ibadah puasa, tuan-tuan, maka kita tidak akan jumpa manusia yang melakukan ibadah puasa bukan kerana Allah Ta'ala. Dia melakukan ibadah puasa bukan kerana Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, ibadah puasa ini satu ibadah yang istimewa berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kerana apa, tuan-tuan, ibadah puasa ini dia dilakukan oleh semua orang. Jadi ruang di situ untuk masing-masing nak menunjukkan riak tidak ada. Dan ini berbeza dalam ibadah salat. Kerana ruang untuk seseorang menunjukkan sifat riak itu ada. Begitu juga ibadat sedekah dan sebagainya. Ruang terbuka luas untuknya, sama ada menyembunyikan sedekahnya atau menunjukkan pada orang ramai. Yang seterusnya kadang-kadang mendedahkan dirinya kepada penyakit riak yang berpeluang untuk memusnahkan segala amal yang dilakukan di khalayak ramai tadi. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi ibadah puasa yang kita lakukan ini, dia suatu ibadah yang maksukar untuk ditembusi oleh penyakit riak. Kerana semua orang melakukan ibadah puasa. Dan tidak ada seorang pun melakukan ibadah puasa, tiba-tiba ada orang yang tidak berpuasa. Lalu kita berbangga dengan ibadah puasa antara satu sama lain. Tidak ada. Semua orang Islam berpuasa, kecuali yang bukan Islam. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibadah puasa dikatakan sebagai satu ibadah yang tidak ditembusi oleh penyakit riak. Kerana dalam ibadah ini dia hanya bersifat semata-mata menahan diri dan mencegah diri daripada makan dan minum dan daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa dan menjejaskan kualiti ibadah puasa itu sendiri. Menahan dan menegah diri kita daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan ibadah puasa dan juga boleh menjejaskan kualiti ibadah puasa kita ini sebenarnya tidak dapat dilihat. Sesuatu benda yang tak dapat dilihat. Suatu benda yang kata-kata tak dapat dilihat oleh orang ramai. Maka oleh kerana itu, nak menunjuk-nunjuk pada orang amat sukar untuk dilihat. Maksudnya. Kecuali kalau seseorang yang berpuasa itu memberitahu dengan sendiri pada orang bahawa dia sedang berpuasa. Maka dengan pemberitahuan itu akan mendedahkan yang terlibat sama ada kepada riak ataupun tidak. Tetapi dari segi amalan puasa itu sendiri, muslimat rahmat Allah sekalian, ia merupakan suatu amalan yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasai oleh orang lain. Dia hanya dapat dilihat oleh orang yang melakukan dan dapat dirasai oleh orang yang melakukan itu sendiri. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, puasa merupakan satu ibadah yang dilakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana itu sesuailah ibadah puasa ini disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada satu perkara lagi, tuan-tuan. Apabila kita melakukan ibadah puasa ini, maka kita akan berdepan dengan kesukaran-kesukaran. Di mana perut kita akan merasa lapar, diri kita akan merasa dahaga, dan kita terpaksa meninggalkan kecenderungan-kecenderungan yang biasa dikendaki oleh nafsu dan syahwat kita. Ini adalah merupakan satu perkara yang perlu dilakukan bagi menjayakan ibadah puasa kita. Jika kita gagal menjaga, menyebabkan kita berbuka dan sebagainya, maka sekurang-kurangnya antara yang berlaku, puasa kita terjejas atau kualiti ibadah puasa kita terjejas, walaupun mungkin puasa kita itu tidak batal. Apalagi kalau seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang boleh membatalkan ibadah puasanya. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah,
dan disebut sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, iaitu Nabi SAW bersabda, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyrati amsalha ila 700 da'fin. Qala Allah illa as-siyama fa huwa li wa ana ajzi bih. Yad'u at-ta'am min ajli wa yad'u asy-syarab min ajli wa yad'u al-ladzata min ajli wa yad'u zawjatahu min ajli. Dalam hadis sahih diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan lain-lain menyatakan, Allah Ta'ala menyatakan setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan, sehinggalah mencecah kepada 700 kali ganda kebaikan. Kecuali puasa, dia dilakukan untukku, dan akulah sahaja yang akan membalas yang layak bagi. Dia telah meninggalkan makan dan minum kerana-Ku. Dia juga meninggalkan minuman kerana-Ku. Dia meninggalkan keseronokan kerana-Ku. Dan dia meninggalkan isterinya juga kerana-Ku. Ini bermakna, tuan-tuan, Allah Ta'ala berdasarkan hadis ini, Allah Ta'ala sendiri yang menguruskan pembalasan dan ganjaran pada orang yang berpuasa itu sendiri. Dia sendiri yang akan menganugerahkan pada seorang itu. Dan apabila Allah Ta'ala sendiri membalas, maka sudah tentu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah satu balasan yang sangat hebat. Ya, satu balasan yang tidak dapat difikirkan oleh akal manusia dari segi besarnya ganjaran tersebut. Allah Ta'ala tidak membiarkan pemberian pahala ini kepada wakil-wakilnya. Maknanya pahala kita berpuasa tanpa tidak ditulis oleh malaikat berapa. Malaikat tak tulis dalam bukunya berapa. Tetapi Allah Ta'ala sendiri yang akan membalasnya. Allah Ta'ala tidak membiarkan pemberian pahala itu dicatat oleh para malaikat. Dan juga kepada malaikat-malaikat yang menjaga khazanah-khazanah pahala dan juga khazanah ganjarannya. Tetapi dia sendiri menguruskan sendiri. Maka apabila kita sebut ini satu ganjaran daripada Allah, sebenarnya ganjaran daripada Allah itu adalah satu ganjaran yang tidak ada batasannya. Kerana Allah Ta'ala itu akramul akramin, Tuhan yang maha pemurah. Ya. Dan dia adalah Tuhan yang maha kaya. Dia pemilik langit dan bumi. Maka oleh kerana itu kita tidak perlu risau untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, kerana ganjaran daripada Allah Ta'ala itu sedikit pun tidak akan berkurangan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, amalan yang kita lakukan setiap hari sebenarnya, dan juga amalan yang dilakukan dalam Islam ini, dia berbeza dari segi pembalasannya. Ada amalan yang kita lakukan mendapat 10 balasan. Ada amalan yang kita lakukan mendapat 700 balasan atau ganjaran. Ada satu amalan yang kita lakukan hanya mendapat 1 ganjaran saja. Dan ada juga amalan yang kita lakukan yang mana balasannya kita tidak tahu, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Maka balasan itu sebenarnya kita sebutkan tadi tak lain tak bukan ialah ibadah puasa itu sendiri. Allah Ta'ala menyebut dalam ibadah puasa ni ada satu perkara yang perlu kita buat, iaitu sabar. Sabar dalam menghadapi runtunan nafsu yang sudah biasa dilakukan pada siang hari, bulan-bulan kita tidak berpuasa. Kita biasanya akan makan pada waktu pagi, pada tengah hari, pada petang, pada waktu malam, hatta kadang-kadang sampai 10 malam. Tapi bila kita berpuasa, semua itu kita tidak lakukan dan kita tinggalkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Di situlah wujud nilai kesabaran yang sini. Hanya orang yang sabar sahaja mampu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, iaitu kita sanggup meninggalkan kebiasaan yang kita lakukan sebanyak 6 kali sehari atau 5 kali sehari seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dalam hal ini Allah Ta'ala menyebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka diberikan ganjaran kepada mereka dalam bentuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi salah satu ganjaran Allah Ta'ala bagi pada orang sabar dalam melaksanakan syariat Allah dalam hidupnya, Allah Ta'ala masukkan dia di dalam syurga ya tanpa hisab. Ini satu perkara yang sangat diingini oleh setiap orang yang beriman. Pahala orang bersabar, tuan-tuan sebenarnya tidak ada hisab. Pahala orang sabar itu tak ada hisab. Untuk nak menunjukkan bahawa pada kita pahala sabar itu terlalu banyak. Sedangkan berpuasa itu nisfus sabr. Puasa itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinilai oleh muhakkiknya sebagai sahih li ghairi. Hadis yang berbunyi was-shaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh berkesabaran. Puasa separuh berkesabaran. Sedangkan kesabaran tadi telah kita sebut dari sudut perolehan pahalanya sangat besar. Maka oleh itu tidak heranlah apabila balasan yang diberikan pada orang berpuasa itu melibatkan satu batasan yang melibatkan tidak ada batasan yang tertentu. Kemudian muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
puasa juga merupakan suatu benteng. Suatu benteng, ya. Apa dimaksudkan benteng? Iaitu kita sebut di dalam hadis sebelum ini, iaitu as-siyam junnah. As-siyam junnah. Puasa itu bertindak sebagai benteng atau bertindak sebagai perisai. Junnah di dalam bahasa Arab maknanya baju perisai. Ya, baju perisai dipakai oleh seseorang yang digunakan untuk membentengkan diri daripada terkena panah ataupun lembing pihak musuh. Itu disebut junnah. Jadi puasa juga diibaratkan sebagai anak panah tadi, tuan-tuan. Mana hebat tak hebat puasa itu diibaratkan seperti perisai tadi. Cuma perisai fizikal dia boleh mengelakkan tubuh badan kita daripada terkena panah, lembing, peluru dan sebagainya. Tapi perisai ini adalah merupakan perisai rohani. Iaitu di dalam sebuah hadis menyebut hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini telah dinilai oleh muhakkiknya sebagai sahih, iaitu asyam junnatu ahadikum minan nar. Puasa itu menjadi perisai salah seorang di antara kamu daripada neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti mana perisai salah seorang di antara kamu di medan perang untuk mengelakkan daripada terkena sasaran musuh. Di dalam hadis yang lain menyebut asyam junnah wa hisnun hasinun minan nar. Hadis riwayat Ahmad, dan juga hadis ini dinilai oleh muhakkiknya sebagai hadis yang sahih. Iaitu puasa itu merupakan perisai dan benteng yang sangat kukuh daripada neraka. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada kita di sini satu formula untuk kita tahu bahawa salah satu perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka ini ialah apabila kita berpuasa. Dan puasa itu menjadi satu benteng yang kukuh daripada neraka. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana ibadah puasa ini melibatkan ibadah rohani, ya, selain daripada ibadah jasmani yang kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, kita juga dikendaki bersabar. Maka Nabi SAW menyatakan puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang bertindak sebagai perisai. Perisai daripada apa? Iaitu perisai daripada dosa, daripada melakukan maksiat di siang hari. Ini adalah di dunia. Jadi dunia ini dua perkara dinikmati oleh orang berpuasa. Pertama, menahan dirinya daripada melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, menyelamatkan diri daripada azab neraka pada akhirat kelak. Selagi mana dia tidak melakukan perkara yang menceroboh kehormatan ibadah puasa itu sendiri. Dalam sebuah hadis disebut was-saumu junnah ma lam yakhrikha. Was-saumu junnah ma lam yakhrikha. Hadis riwayat Ahmad juga dinilai sebagai hasan oleh pentahqiqnya. Puasa itu adalah benteng kepada seseorang selagi mana ia tidak menceroboh kehormatannya. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksudkan sebagai menceroboh? Apa yang dimaksudkan sebagai menceroboh kehormatan ibadah puasa itu sendiri? Yang dimaksudkan sebagai menceroboh ialah seseorang itu melakukan perkara-perkara yang menjejaskan kualiti ibadah puasa itu. Apa dia kualitinya? Iaitu di antaranya kita mengumpat seseorang pada bulan puasa ketika mana kita sedang menjalani ibadah puasa. Kita melakukan maksiat yang boleh menjejaskan kualiti ibadah puasa, ya, dan boleh menghilangkan kesan-kesan ibadah puasa itu pada perilaku dan juga perbuatan kita. Dan oleh kerana itu, ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak akan dapat membentuk diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang mana menjadi insan yang bertakwa itu merupakan hasil yang sangat-sangat diharapkan daripada ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, puasa difardukan kepada kamu sebagaimana difardukan pada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, berpendapat anna man kadzaba aw irtaba fi siyamihi faqad aftar wa alayhi an yu'ida yawman badal hadzal yawm. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, berpendapat sesiapa yang mengumpat sewaktu melaksanakan ibadah puasa atau siapa yang berdusta ketika mana dia sedang menjalani ibadah puasa, maka puasanya itu kira batal. Ini pandangan Aisyah radhiyallahu anha segi fiqh dia. Dia mengatakan orang yang mengumpat, orang berdusta pada masa dia sedang berpuasa, maka puasanya dikira sebagai batal. Dan dia kena mengulangi satu hari yang lain disebabkan batal puasa tersebut. Ini merupakan pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Al-Auza'i dan juga Al-Imam Al-Thawri. Al-Imam Al-Auza'i adalah iman penduduk Syam, manakala Al-Thawri adalah iman bagi penduduk Iraq. Kedua-dua iman ini berpegang dengan fiqh Aisyah radhiyallahu anha. Kedua-duanya menyatakan bahawa orang yang berdusta atau orang mengumpat
pada siang hari bulan Ramadan, maka puasanya dikira sebagai batal dan dia dikehendaki mengqadakkan semula puasa itu pada hari-hari yang lain. Dan kedua-dua tokoh ini di antaranya berhujjah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan lain-lain, "Man lam yada' qaula adh-dhur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang tidak meninggalkan bercakap bohong ataupun beramal dengannya, maka Allah Ta'ala tidak mempunyai apa-apa hajat ataupun keperluan untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya hadis ini menceritakan pada kita tentang orang yang melakukan demikian itu, puasa yang dilakukannya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi majoriti ulama tuan-tuan, orang yang mengumpat dan juga orang yang berdusta semasa menjalani ibadah puasa, maka dia tidak perlu mengulangi semula ibadah puasa yang dilakukan untuk hari-hari yang lain. Tetapi dia diharamkan daripada menikmati ganjaran dan pahala. Artinya yang dia tak dapat di sini adalah ganjaran pahala dan tidak bermakna puasa yang dilakukan tadi adalah puasa yang tidak sah menurut hukum syarak. Dan walaupun begitu tuan-tuan, walaupun puasanya tidak batal, tetapi di situ kita merasakan satu bentuk puasa yang sangat rugi kerana yang terlibat telah mensia-siakan ibadah puasa dan dia terhilangkan pahala yang sepatut dia terima daripada ibadah puasa yang dilakukan. Kerana ibadah puasa tadi tidak ada pahala dan tidak ada ganjaran. Ini orang yang sebenarnya orang yang rugi. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW seterusnya bersabda, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. Bila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang lucah dan perkataan-perkataan yang kasar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mengucapkan perkataan lucah ini termasuk perkataan berunsur seksual. Dan setiap perkataan-perkataan keji yang ada hubungan seksual, maka sewajarnya perkataan ini ditinggalkan pada siang hari bulan Ramadan, berbeza dengan malam hari dalam hubungan ataupun dalam konteks hubungan suami isteri. Perkataan yasqab tentang bermakna yasrih, iaitu bertempik. Artinya pada masa kita sedang berpuasa, berdasarkan hadis ini, Nabi SAW menyuruh kita merendahkan suara dalam apa-apa permintaan. Sama ada antara suami kepada isteri, isteri kepada suami, suami kepada anak-anak, ataupun pada jiran tetangga, ataupun pada sahabat. Jangan kita angkat suara kita terlalu tinggi pada hari itu. Dan kita jangan jadikan ibadah puasa kita sebagai titik tolak kepada tercetusnya persengketaan antara kita dengan anak-anak, antara kita dengan isteri, antara kita dengan masyarakat, dan antara kita dengan adik-beradik kita. Apalagi kalau mencetuskan perbalahan yang teruk dengan sebab isu yang sangat remeh-remeh. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyatakan, فَإِنْ سَابَهُ أَحَدْ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Apabila seseorang itu dicaci oleh seseorang atau diajak berselisih faham oleh seseorang, maka hendaklah dia mengucapkan, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Maknanya tuan-tuan, ibadah puasa ini nak mengajar kita. Apabila orang-orang berbuat jahat, ibadah puasa ini mengajar kita. Ibadah puasa ini mengajar kita. Apabila kita dilakukan suatu keburukan, maka janganlah kita balas dengan keburukan juga. Tetapi hendaklah kita membalasnya dengan kebaikan. Kita hendak membalasnya dengan kebaikan. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dalam surah Fussilat ayat 34 dan 35. Tidak sama kebaikan itu dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Apabila berlaku di antaramu dan antaranya permusuhan, seolah-olah ia merupakan waliyun hamim, satu benda yang sangat rapat. Tidak ada yang menerimanya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang menerimanya kecuali orang-orang yang mempunyai bahagian yang sangat besar. Muslimin, kalau begitu kedudukannya, maka begitulah di dalam ibadah puasa adalah lebih layak puasa ini untuk kita menolak benda-benda buruk dengan benda baik dan bukan membalas dengan benda buruk juga. Sebab itu tuan ibadah puasa ini mengajar kita mendisiplinkan diri supaya kita mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara buruk yang telah saya sebutkan tadi. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengajar kita bagaimana kita nak menolak dan kita nak membendung sesuatu keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Bagaimana kita sedang menjalani ibadah puasa. Iaitu ketika mana kadang-kadang berlaku juga orang mencaci kita. Kadang-kadang berlaku jika orang bercakap kasar di kita.
Misal kita bercakap kasar dalam rumah tangga atau bercakap kasar bila kita nak mendapatkan keperluan harian. Di situ kita akan bertemu dengan berbagai ragam manusia, termasuk di antara yang suka bercakap kasar. Jadi bagaimana kita harus berdepan dengan manusia-manusia seperti itu? Jadi ibadah puasa mengajar kita supaya kita menolak kekasarannya dengan kebaikan. Di antaranya kita mengucapkan, kita jangan layan perbuatan kasar itu, sebaliknya kita mengucapkan, Ya Allah Tuhanku, aku sedang berpuasa. Dan kita adalah menguranginya sebanyak 2 kali. Iaitu bagaimana seorang itu perlu mengucap katanya. Apakah dia perlu mengucapkan dengan lidahnya atau berpada dengan mengucapkan dalam hatinya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah seseorang itu mengucapkan dengan lidah dan hati, maka itu adalah yang lebih utama. Itu adalah lebih utama. Dia menyebut dengan lidahnya, sesungguhnya aku berpuasa. Begitu dalam hatinya dia menyebut dia berpuasa. Kerana tuan-tuan, jika mana seseorang itu sedang menjalankan ibadah puasa, amat tidak wajar sama sekali dia menjadi pencetus ataupun dia menghangatkan lagi persengketaan, perbalahan dan juga perselisihan faham yang berlaku antara seseorang dengan seseorang ataupun di dalam masyarakat. Seterusnya Nabi SAW menyatakan, bau mulut orang berpuasa itu atyabu indallah. Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Nabi menyatakan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Iaitu sebab orang yang berpuasa, tuan-tuan, oleh kerana dia tidak makan dan tidak minum, maka satu perkara biasalah akan berlaku perubahan pada mulut dan akan berbau. Walaupun berbau dan setengah orang tidak suka pada bau tadi, tapi bau itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nilai di sisi Allah Taala. Bau itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Dan ini tuan-tuan para ulama mengatakan, dengan adanya hadis ini tidak bermakna bahawa kita tidak boleh bersugi kerana nak mengekalkan bau busuk mulut pada mulut kita. Itu satu kesalahan yang sepatutnya dielakkan. Bukan itu dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi dimaksudkan tuan-tuan maknanya dalam fatrah misalnya kata pagi, nak menuju ke zuhur sebelum kita bersiwak, adalah waktu ketika tertentu mulut kita berbau. Jadi bila berbau ini tuan-tuan, dia termasuk dalam kategori itu yang dimaksudkan mulut yang berbau itu dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hadis itu tidak menyatakan perlunya kita membiarkan mulut kita berbau busuk sehingga kita tidak perlu bersiwak. Ini satu pandangan yang ada. Dia cuma nak menceritakan kelebihan. Kelebihan mulut orang berbau busuk, orang puasa tadi yang dikatakan berbau busuk oleh setengah orang itu ada nilai tinggi kerana berbau itu disebabkan pengorbanan. Yang sebabkan kita melaksanakan urusan Tuhan. Bukan kerana berbau busuk itu kerana kita melakukan kemaksiatan. Tidak seperti banyak pelacur dan sebagainya. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya Rasulullah SAW memberitahu pada kita orang-orang yang berpuasa akan mendapat 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kedua kegembiraan ketika mana dia menghadap Allah Taala dalam ibadah yang dilakukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah merupakan 2 bentuk kegembiraan yang Allah Taala kurniakan pada orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama, tuan-tuan, dia akan berakhir. Maknanya kita buka puasa habislah. Tetapi kegembiraan yang kedua, iaitu kita bertemu dengan Tuhan. Iaitu sama ada kita bertemu dengan Tuhan waktu kita melaksanakan amalan-amalan fardu, ataupun nanti kita bertemu dengan Tuhan pada hari kiamat. Kita akan bergembira sebab kita batang kepadanya dengan membawa ibadah puasa kita yang berkualiti. Dan di situlah tuan-tuan masing-masing mengharapkan berapakah pahala yang Allah Ta'ala akan kurniakan pada kita yang telah kita laksanakan sepanjang hidup kita di dunia dahulu. Masing-masing berdebar untuk melihat berapakah pahala yang akan dikenal. Tetapi tiap-tiap masing-masing meyakini Allah Ta'ala akan pasti memberi balasan yang besar pada hari itu. Di antaranya Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, malaikat akan menyeru pada orang berpuasa, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Apabila orang yang berpuasa tadi tuan-tuan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga, malaikat menyeru kepadanya, makan dan minumlah kamu sepuas-puasnya, disebabkan kamu telah meninggalkan makan dan minum pada hari-hari dahulu, iaitu dunia dahulu kamu dah tinggal. Maka hari ini Allah Ta'ala nak balas, maka Allah Ta'ala suruh kita makan dan minum sepuasnya di dalam syurga. Bila berlaku begini, apabila pintu syurga rayang dibuka, di mana syurga rayang ini tuan-tuan tidak akan dimasuki pintu ini kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Dan apabila orang-orang yang berpuasa memasuki pintu ini, maka pintu ini akan ditutup
Dan tidak ada seorang pun yang boleh memasuki pintu ini selepas daripada mereka. Jadi itulah tuan-tuan maksudnya sedikit berkaitan dengan kuliah kita pada tengah hari ini, berkaitan dengan hadis yang menceritakan tentang puasa itu menjadi perisai dan puasa juga mendatangkan kegembiraan dalam hidup kita. Itulah dia sebahagian kelebihan yang terdapat pada ibadah puasa supaya menjadi suatu semangat yang kuat kepada kita untuk terus menjalani ibadah puasa, menhayati rahsianya dan seterusnya menjadi insan bertakwa dan seterusnya kita keluar dari madrasah Ramadan sebagai manusia-manusia yang betul-betul bertakwa, yang faham akan perintah Allah Ta'ala bukan saja pada bulan Ramadan, bahkan pada bulan-bulan tidak Ramadan. Kita akan berdepan tuan-tuan dengan 11 bulan lagi. Maka kita telah menyediakan bekal pada bulan ini. Mudah-mudahan bekal kita tadi memberi satu kekuatan kepada kita untuk menjalani 11 bulan lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan setakat itu saja kita jumpa dalam kuliah kita pada tengah hari ini. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.